So untuk kelas hari ini, insya-Allah kita nak cover lagi. Sorry je. Kita nak cover lagi 3 sifat. Okey, 3 sifat untuk bulatan. Baik. Sifat yang ketiga, sebab sebelum ni dalam kelas semalam kita dah cover 2 sifat. 2 sifat betul. Di mana 3 sifat. Di mana yang first, ingat baliklah, circumference kan. So arc, so angle of circumference, okey, dia mesti berdepan dengan panjang lengkuk tu, panjang arc tu. So sudut dia, contohlah macam ni, yang ni X ni kan, sudut X ini, so dia berdepan dengan lengkuk. Nampak, dia berdepan dengan lengkuk PR lah. Okey, lepas tu sifat yang lain kita tahu, bila mana ada dua sudut tapi bertemu pada lengkuk yang sama, maka sudut itu nilainya sama. And then kita ada dua lengkuk yang berlawanan arah. Okey, dua lengkuk yang berlainan, tapi bila mana panjang dua-dua lengkuk itu sama, maka sudut pun sama. Lepas tu yang ketiga, bila mana panjang lengkuk A dia bernisbahkan kepada panjang lengkuk B, kalau let's say dia nisbah 2 kali ganda, maka sudut pun akan dinisbahkan nilai yang sama, iaitu 2 kali ganda kan. Okay, so ini adalah sifat yang keempat. So sifat yang keempat, awak tengok kat sini, dia kata the size of the angle at the center of a circle subtended by the same arc is twice the size of angle at the circumference. Okey, ingat sudut mesti berdepan. Sudut mesti berdepan dengan lengkuk. Okey, so kita tengoklah kat sini. Contoh yang ni kan, X ni. So X ini, so dia punya line dia, ni line dia. So ini lengkuk dia. Okey, so sudut ini dia berdepan, nampak, dia berdepan. Okey, sudut yang dekat ukur lilit dia berdepan dengan lengkuk. Okey, tapi bila mana ada satu lagi sudut, tapi sudut itu bermula daripada center. Okey, sudut itu bermula daripada center dan sudut itu pun berdepan juga dengan lengkuk yang sama, maka nilai sudut pada center itu 2 kali ganda daripada sudut yang atas circumference, atas ukur lilit. Okey, so itu je lah. Tu dia ada tunjuklah beberapa situasi kan, beberapa situasi. So macam ni, kita tengok sini. Yang ni sudut X. Sudut X ini, ni dia punya garisan dia. Ni garisan dia. Ni lengkuk dia. Dan sudut ini berdepan dengan lengkuk kan, berdepan dengan lengkuk. And then kita tengok sudut ini pun dia melalui lengkuk yang sama. Dia melalui lengkuk yang sama, tapi dia berada pada center dan sudut itu berdepan dengan lengkuk. So maka sudut itu akan 2 kali ganda. So situasi ketiga pun sama juga. Yang penting awak tengok sudut itu mesti berdepan dengan lengkuk. Macam situasi ni kan. Okey, kalau yang ni nampak macam mengelirukan, tak apa, kita buat macam ni je. Okey, yang ni dia punya garisan dia, pembukaan dia untuk X kan. So bila mana X itu sudut dia berdepan, so berdepan dengan dia adalah lengkuk. So ni lah lengkuk dia, besar lengkuk dia. Okey, major arc. So that's why untuk yang dekat center ni, walaupun dia punya garisan dia ke arah atas, tapi ke arah PR juga, dia punya sudut mesti berdepan dengan lengkuk yang sama. So sebab itu sudut dia kat sini. So 2 kali ganda lah. Okey, yang tu tips dia. Dia mesti berdepan dengan lengkuk. Alright, jom kita tengok kepada exercise terus. Okey, yang ni lah dia punya circle dia. So ada banyak lah kat sini kan. Baik, dia kata the diagram on the right shows a circle with center O. Determine the value of X, Y dan Z. Okey, jom kita tengok. Sekarang ni kita ada nilai 40 kat sini. So nilai 40 ni kita tengoklah kat mana lengkuk dia. Okey, ni garisan dia. Ni garisan dia.
Okey. Inilah lengkuk dia. Kan? So bila mana ada lengkuk, tak salah untuk awak labelkan. So yang ni P, yang ni Q. So lengkuk PQ lah. Okey. Lepas tu kita check X ni adakah dia melalui lengkuk yang sama. Ni garisan dia. Okey, kita ambil warna lain lah, macam best sikit. Okey. Ni garisan dia. Yang ni pun garisan dia. So garisan itu bertemu pada P dengan Q dan dia pun menghasilkan lengkuk yang sama. Dan sudut dia pun berdepan dengan lengkuk. Okey, berdepan dengan lengkuk. So X kita nilai dia berapa? So nilai dia pun nilai yang sama. Okey. So X, jawapan dia 40 darjah. Okey. And then Y, kita tengok Y pula. Oh, Y sudut dia kita padam lah, bagi nampak kan. Kita padam. Okey. Okey, Y yang ni sudut dia. Okey, Y yang ni sudut dia dan dia berada pada center. Okey, kita tengok garisan dia. Garisan dia ke arah P, garisan dia ke arah Q dan sudut dia berdepan dengan lengkuk PQ. Dan bila mana dia berada pada center, maka dia 2 kali ganda daripada nilai 40 ini. Okey. Sebab yang asal yang daripada atas circumference itu sudut dia 40. Tapi bila mana sudut itu berada atas center dan berdepan juga dengan lengkuk yang sama, dia akan jadi 2 kali ganda. So 2 darab 40 sama dengan 80 darjah. Macam tu je. Okey, dan Z. Z ni kita kena tengok secara menyeluruh. Okey. Z adalah kawasan ni. Ni kawasan ni. Okey, tapi kita tengoklah. Tengok dia punya garisan dia. Garisan dia satu kena dekat center, satu kena pada circumference. Kita tak ada pun sifat yang satu kena pada circumference, satu kena pada center. Tak ada. Dia mesti dua-dua garisan itu kena pada circumference. So kita tak boleh lah nak buat macam tu, kan? Maksudnya kita tak boleh nak apply sebab tak ada sifat, tak ada karakteristik. So apa yang kita boleh buat, kita ingat balik garisan. Bila mana garisan yang bermula daripada center ke circumference ataupun ke mana-mana titik yang membentuk bulatan itu dikenali sebagai radius, betul? So pergilah mana-mana, itu adalah radius, asalkan dia bermula daripada center. So kalau panjang radius, sebab nama pun radius kan, pergi mana-mana tetap radius. So kalau panjang itu 10, so pergi mana-mana pun tetap 10. So kita boleh bagi tahu yang panjang ini dengan panjang ini, kan, daripada center ke mana-mana titik circumference, dia adalah radius. So bila radius, dia akan jadi sama panjang dah kat sini. So kita boleh nampak dia membentuk segitiga sama kaki. So bila mana dia membentuk segitiga sama kaki, maka sudut dekat sini dengan sudut yang dekat sini, nilai dia sama. Okey, dan kita dah ada nilai kat sini lah, nilai Y ni. So nilai Y ni adalah 80. So bila mana sama kaki, so kita perlulah tolak 180 dengan 80. Kemudian sebabkan kita ada dua sudut yang sama, maka kita bahagikan dengan 2. So Z sama dengan 180 tolak 80. Okey, 80 yang ni lah, yang 80 yang nilai Y tu. Okey, lepas tu bahagi 2. Sebab kita nak pilih salah satu je, kita nak pilih yang ni je, nilai Z ni. Okey, so nilai Z sama dengan 50. Okey, nampak kita kena apply dari kefahaman yang lain, di mana kita kena faham radius. Alright, ada soalan setakat ni? Kalau ada boleh tanya tau. Teruskan karakter yang ke-5. Ni dia karakter yang ke-5. Okey, karakter yang ke-5 menyatakan
Okey, yang ni dia buat pembukaan sudut itu bermula daripada center. Okey. So sama je konsep dia. Kalau sudut ini dia buka pada PQ dan sudut ini buka pada QR. Tapi kalau PQ, panjang PQ, panjang lengkuk PQ sama dengan panjang lengkuk QR, maka sudut dia tetap sama. Okey, dan juga melibatkan nisbah. Okey, kalau panjang PQ adalah Y dan panjang SR adalah nisbah 2 kali ganda daripada panjang PQ, maka sudut pun perlu dinisbahkan 2 kali ganda. Benda yang sama je. Okey, applicable untuk konteks sudut yang dibuka daripada center. Okey, itu je. Baik, jom kita pergi kepada latihan terus. So latihan dia 6.1D ini, okey, ini sangat basic. So kita tengoklah soalan A ni. Soalan A, dia nampak dua-dua sektor ini, dua-dua sektor. Yang ni namanya sektor tau. Kalau bukan bulatan penuh, kita buka beberapa ruang sahaja, itu dikenali sebagai sektor. Okey. So sektor sini dengan sektor sini, panjang dia sama. Nampak panjang dia sama. Dia ada simbol kat sini kan. Panjang dia sama. So bila mana panjang sama, maka sudut pun sama. So Y sama dengan 45 darjah. Habis. Okey, soalan B. Soalan B dia bagi tahu sudut sama. So bila sudut sama, maka panjang pun sama. So kalau panjang kat bawah ni 5 cm, maka Y pun 5 cm. Okey, mudahlah kat sini. Dia nak bagi kita faham je konsep. Okey, dekat sini 58, kat sini pun 58. Okey, sudut sama. Bila mana sudut sama, maka panjang pun perlu sama. So panjang ini adalah 10 cm, maka Y pun 10 cm. Okey. Dan D, okey, dia bagi tahu yang dua sektor ini proportional. Okey, dua sektor ini proportional. So bila mana kalau panjang sini adalah 5 cm dan panjang ini adalah 10 cm, maka kita boleh bagi tahu panjang 5 cm ini adalah panjang 10 cm ini adalah 2 kali ganda daripada panjang 5 cm. So kalau dekat bahagian 10 cm ini 110, maka dekat nilai Y kita perlu bahagikan dengan 2. Okey, sebab dia dinisbahkan 2 kali ganda kan. So daripada 5 nak ke 10, darab 2. Kalau 10 nak ke 5, bahagi 2. So 110 nak ke Y, bahagi 2. So kita akan dapat Y sama dengan 110 bahagi 2. So kita akan dapat Y sama dengan 55 darjah. Habis. So kita dah faham. Harapnya kita lah, bukan saya seorang. Kita dan awak lah. Awak semua faham yang sifat ataupun karakter yang yang ni yang ke berapa? 5. Bagus. Okey, yang ke-5. Baik, kita teruskan lagi. Sebab yang soalan-soalan 2, 3, 4 ni awak dah boleh buat lah bila mana awak dah faham basic. Once awak faham basic, InsyaAllah awak boleh go through kepada next level of difficulty. Okay. Baik. Next, sifat yang ke-6. Okay, sifat yang ke-6 menyatakan bila mana garisan PR. Okay, garisan PR. Sekejap Okay, kita faham yang ni. Dia kalau let's say lah ni sudut kan. Sudut ini, sudut ni Q ke R dengan Q ke P. Sebelum ni kita tak ada pun garisan P ke R. Sebelum ni kita belajar okey, Q ke P dengan Q ke R dan kita ambil lengkuk P ke R. Okey, tapi dalam konteks yang ni, dalam karakter yang ke-6 ini, dia nak bagi tahu bila mana kalau Q ke P, maksudnya sudut lah, sudut itu buka, sudut dekat bahagian Q itu buka kepada P dan kepada R, dan ada lagi satu line yang memintas pada pusat, yang memintas pada center ataupun yang membentukkan diameter. So bila mana P dengan R itu membentukkan diameter ataupun dia memintas pada center, maka sudut dekat kawasan Q ini adalah 90 darjah.
dia akan jadi automatic 90 darjah bila mana P dengan R ni bersambung betul-betul atas center. Okey, ataupun dia menjadikan diameter. So kita akan bagi tahu sudut Q itu akan jadi 90 darjah. Right, itu adalah sifat ataupun karakter yang ke-6. Sorry. Baik. Dan just nak ingatkan balik, diameter adalah 2 radius. Okey, 2 radius dalam satu garisan yang selari. Okey, dia bertentangan arah lah. Okey. Kita dah faham yang tu. Jom kita kepada latihan dia. Wow, latihan dia. Baik. So, yang ni lah latihan dia 6.1e. The diagrams below show circles with center O. Calculate the value of X. Okey, jom kita tengok kat sini. Baik. Okey, nampak ni? Dia ada garisan yang memintas pada diameter. Okey, so secara tak langsung kita boleh bagi tahu dekat sini berdepan dengan diameter itu, garisan yang sudut yang berdepan dengan diameter itu dia akan jadi 90 darjah. Okey. So sekarang ni kita nak main tengok ada tak karakter-karakter yang lain yang kita boleh apply dalam bulatan ni. Okey, jom kita tengok warna lain jap kita tengok. Okey, ni pembukaan sudut 35. Pembukaan sudut 35 ni garisan dia dekat sini satu, garisan dia buka dekat sini satu. So dua-dua garisan itu kena pada circumference dan dia membentukkan lengkuk. Okey, dia membentukkan lengkuk. Okey, lepas tu kita tengok pembukaan sudut yang lain. Okey, ni pembukaan sudut kat sini pula, warna oranye ni, yang saya color warna oranye ni. So dia buka dekat sini satu dan dia buka dekat sini satu. So dia bertemu pada lengkuk yang sama. So bila mana bertemu pada lengkuk yang sama dengan 35 darjah, maka sudut oranye ini 35 darjah. Kemudian kita tahu kawasan ini membentukkan segitiga. So kalau kita bawa keluar dia daripada bulatan, so dia akan jadi macam ni. Ini kan 90 darjah tadi. Lepas tu ini X dan ini 35. So kita tahu untuk segitiga hasil tambah sudut dalaman dia adalah 180. Kita dah ada 2 sudut dan kita tahu dalam segitiga ada 3 sudut. Kalau kita dah dapat 2 sudut, maka kita boleh dapatkan sudut yang ketiga. So kita ambil hasil tolak. So X sama dengan 180 tolak 35 tolak 90. Berapa jawapan dia? Tolong kira Sat. Berapa? 55. 55. Terima kasih. Bagus, awak mengira. So itulah jawapan dia. Nampak tak? Seronok kan? Sebab dia apply beberapa karakter bulatan. Okey, soalan B. Kita teruskan soalan B. Baik, kita tengok soalan B. Okey, pembukaan 50 ini dia berada pada center. So dalam kepala kita tahu kalau pembukaan sudut itu berada pada center. So kalau ada sudut yang buka daripada circumference tapi melalui lengkuk yang sama, maka dia perlu dibahagi 2. Sebab dekat center dah 2 kali ganda. So dekat circumference dia akan jadi bahagi 2. So ini kita punya lengkuk kita ni. Okey, lengkuk P ke Q kita boleh label sendiri. So kita cari mana pembukaan sudut yang berhadapan dengan lengkuk PQ. So inilah ni sudut warna kuning ni. Okey, so nampak garisan dia pergi dekat P, garisan dia pergi dekat Q dan dia membentukkan lengkuk yang sama dan dia berhadapan dengan lengkuk yang sama. Maka dekat warna kuning ini sudut dia akan dibahagi 2 daripada 50. Maka dia akan jadi 25 darjah. Okey. Kemudian macam mana kita nak tahu nilai X? Cepat, siapa boleh nampak kat sini? Macam mana kita nak dapatkan nilai X? Kita dah dapat dah 25 darjah kat situ. Macam mana dapatkan nilai X? Apa karakter yang kita boleh nampak kat sini? Apa sifat dalam bulatan yang kita boleh nampak kat sini?
Ada sesiapa nak try? Cuba tengok garisan yang mula daripada center. Garisan yang mula daripada center ni. Garisan yang mula daripada center. Ini kan daripada center ke mana-mana circumference, ke mana-mana titik dalam bulatan, itu adalah radius. So ini adalah radius. Warna biru ni pun radius. So warna biru sini pun radius. So radius panjang dia tetap sama. So sini sama, sini sama, sini sama. So kalau sini 25, dekat warna biru ni 25, dekat sebelah ni pun 25. So X secara tak langsung nilai dia 25 darjah. Itu je. Okay. Yang penting kita cari mana apa karakter yang boleh apply, apa sifat yang kita nampak dekat dalam soalan itu. Okay, soalan C. Soalan C. Okey, dia dah bagi tahu yang ni panjang ni 5 cm, panjang lengkuk tau. Panjang lengkuk 5 cm dengan panjang sini 10 cm. Dan dia buka pada center. Dulu buka pada center. So, kalau dia dulu buka pada center dan dia dah bagi tahu dah panjang itu proportional, kan? Maksudnya 10 nak ke 5 ini perlu dibahagi 2, betul? Kalau 10 nak ke 5 perlu dibahagi 2. So sudut untuk 10 cm ini adalah 110. So 110 nak ke sudut 5 cm, bahagilah 2. Okey. So bila bahagi 2, maka kita akan dapat sudut dekat sini berapa? 110 bahagi 2 berapa? 55. Ya, terima kasih. 55. Okey, so kita dah tahu dah sudut ni 55. So sekarang ni kita nak dapatkan nilai X. So apa lagi kita boleh nampak? Okey, kita tahu yang ni sama panjang sebab radius. Yang ni pun sama panjang, yang ni pun sama panjang. Semua sama panjang. Asalkan bermula daripada center. So kalau sini X, sini pun X. Okey, yang saya kali hitam ni nilai dia sama. Okey, sekarang ni kita nak tahu nilai yang ni. Ni warna kuning ni, sudut yang warna kuning. So, kita dah ada sudut 55. Bila dah ada sudut 55, kita tahu satu garisan lurus, dia punya sudut dia adalah 180 darjah. So, kalau kita dah ada sudut sebelah 55, sudut baki dia berapa? So, 180 tolak 55. So, berapa dapat? 125. 125. So kita dah ada kat warna kuning ni. Kat warna kuning ni 125. So kita bolehlah dapat untuk sudut warna hitam. Okey, sudut warna hitam kita, memandangkan dia sama sudut, maka kita dapatkan X sama dengan 180 tolak dengan 125. Kemudian kita bahagikan dengan 2. So berapa awak dapat? Berapa? 27.5. 27.5 darjah. Betul. Tahniah, bagus. Macam tu je kira dia. Okay. So selagi mana awak boleh nampak, awak boleh apply. Radius mesti sama panjang. Lepas tu kalau sama kaki, dua-dua sudut dekat bahagian kaki itu sama nilai dia. Macam tu. Okay, lepas tu tengok panjang dia proportional. So kalau panjang dia proportional, sudut pun proportional. Okay. Baik, kita teruskan soalan D. Okay, soalan D kita boleh apply. Nampak, ini garisan lurus yang sama, ini garisan lurus yang sama. So bila mana ada dua garisan lurus yang sama, maka kita boleh bagi tahu sudut bertentangan dia sama. Okay, macam ni. Ni X. So sudut ni dengan sudut ni sama. Sudut ni dengan sudut ni sama. Macam tu. Okay, so kalau sini 120, maka sudut berdepan dia pun 120. Gitu.
Kita berbalik kepada soalan. Okay. So dekat sini kita tahu dia sudut bertentangan dia sama. Okay, so sini 120. Dan ini adalah radius. Okay, daripada center kan. Center dia pergi ke arah circumference. So itu adalah radius. So kalau sini 120, so kita boleh dapatlah nilai X kita, konsep yang sama juga bila sama kaki. So 180 tolak 120, lepas tu bahagi 2. So kita dapatlah setiap nilai untuk dua-dua kaki itu. So berapa dapat? 30. 30 darjah. Yeay. Alhamdulillah, bagus. So itulah sifat yang ke-6. Okay, so kita dah ingat, dah cover dah daripada sifat ataupun karakter yang pertama sampai dah karakter yang ke-6 berkenaan dengan bulatan yang ada circumference, yang ada arc, okay, yang ada angle. Bila dah cover semua tu, barulah kita pergi kepada problem solving. Jom kita try buat. Nak tengok awak punya kefahaman daripada karakter 1 sampai karakter 6. Sifat 1 sampai sifat 6. Cuba buat soalan 1. 6.1F, soalan 1. So dekat nota awak tu, dekat buku latihan awak tu, bolehlah awak lukis sini. Okay, awak lukis sini. Atau awak cuba cari. Okay, calculate the value of data and then calculate the length of PQ in centimeter correct to 3 significant figures. So nak tengok apa topik-topik yang boleh combine kan, boleh guna pakai dalam topik ini. Okay, cuba buat. Saya nak cuba boleh? boleh? Boleh. Nak kena terangkan macam mana dapat. Boleh juga. At least kawan-kawan boleh belajar. Saya dapat Berapa? 110. Yang sudut 110. Betul jawapan dia? Bagus. Cuba cerita kat kita orang. Kan ada sudut yang dekat P tu kan? Okey, sudut kat P. Mana P Yang P tu. Ni, okey. Dia sama lekuk dengan bahagian yang 70 tu. Dia sama. Tapi, okey, faham. Okey, so maknanya sudut sini lah. Betul? Okey. Lepas tu 70 tu kan dekat center. Okey, betul. Jadinya yang kat center ni 2 kali ganda lah daripada P ni. Betul. Jadinya kena bagi 2. Okey, betul. Dapat 35. Okey, bagus. So sini 35 lah. Okey, lepas tu? Lepas tu radius ni sama. Betul. Sama apa? Jadinya radius. Jadinya sudut dia pun sama juga. Betul. So sinilah 35 Okey, bagus. Sebabkan radius sama panjang, maka sudut pun sama. So sini 35 darjah. Okey, bagus. Lepas tu sudut bertentangan dia pun sama 35. Ya, betul. Sebab dia sudut bertentangan. Sebab dia menggunakan dua garisan lurus yang sama. Lepas tu sini jadi 35 lah. Okey, betul. Lepas tu kan dia equal dia punya kaki dia. Kaki dia. Ni dia bagi simbol kat sini. Betul. Dekat U tu pun 35. Ya, betul. 35. Pandai, bagus. Okey. Jadinya nak cari sudut tu 180 tolak 70. Sebab 70 tu dapat daripada 35 campur 35. Okey, betul. So jawapan dia 110. Okey, alhamdulillah, bagus. Settle soalan A. Next soalan B. Kawan awak dah tolong dah clearkan banyak angle yang dalam info-info yang ada dalam gambar rajah ni. So mudahlah urusan awak untuk jawab soalan B. Length PQ, kita nak length PQ ni. Kena faham tau, dia nak length PQ bukan length arc PQ. Okey, beza. Kalau length PQ maknanya garis lurus. Kalau length arc PQ, garis lengkuk PQ tu. Okey, so dia nak yang ni, warna hitam ni. So kita dah ada panjang P ke R 16 cm. Okey, so kalau saya buat keluar, okey, ni 16. Yang ni sudut tegak, yang ni sudut 40. Dan kita nak yang ni, X PQ. Okey, so kita ada panjang 16 ni. So kalau kita tengok kat sini, 16 ni hypotenuse. Okey, 16 ni hypotenuse dan X ini opposite.
So apa je yang opposite over hypotenuse? So opposite over hypotenuse iaitu so. Sin. So sin. So tengoklah sudut dia, sudut yang bertentangan dengan x iaitu 40. So sin 40 sama dengan opposite over hypotenuse. So opposite kita x bahagi dengan hypotenuse 16. Kemudian 16 kita bawa naik akan jadi darab. So 16 darab sin 40 sama dengan x. So apakah nilai x awak? Saya dah tolong kat situ, tolong cari. X sama dengan 16 darab sin 40. Macam tu. Berapa kawan-kawan? 10.3. Betul, 10.3 sebab dia nak correct to 3 significant figures. Nombor kita panjang. So kita nak ambil 3 significant figures saja. 10.3 selepas di round off kan. Sentimeter. Habis. Yay.